Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional 8 bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Farhatul. Berikut paparan utama Ahad 30 Ogos. Warga Singapura masuk ke Johor naiki bas akan diimbas. Debaran menjelang amanat merdeka oleh pemimpin negara. Salam sejahtera, saya Syahril Sarafuddin. Dan saya Farhatul Asyati Osman, anda dalam Nasional 8, 30 Ogos Selasa. Baik, Johor mempertingkatkan operasi saringan kesihatan di 6 pintu masuk antarabangsa ke Johor Bahru dalam usahanya menangani penularan virus Zika. Menurut Esko Kesihatan dan Alam Sekitar Negeri Datuk Ayub Rahmat, ia melibatkan operasi 24 jam sehari. Menurut Datuk Ayub, selain pemeriksaan individu, pengangkutan awam serta persendirian yang keluar masuk dari ke-6 lokasi itu digalak menyembur aerosol. Ia bertujuan membunuh nyamuk yang mungkin berada di dalam kenderaan bagi mengelak penyebaran virus Zika. Bukan saringan kita minta dia buat semburan sebab saringan akan berlaku di sini. Buat orang akan selamat. Tetapi dalam kereta tersebut kita tak tahu ada lipas ke, ada lalat ke, ada nyamuk ke. Pernah tak dalam kereta kita nak pergi tempat lain, tiba-tiba ada nyamuk, ada lalat. Berapa lama kita nak buang lalat daripada kereta kita? Adakah kita berhenti? Habis itu kita suruh dia keluar? Jarang. Kan? Masa bawa tu buka apa? Buka tingkap. Tak keluar-keluar. Sampai dekat Johor Bahru ada lagi. Beliau ditemui media selepas menghadiri taklimat kesihatan bangunan Sultan Iskandar Pejabat Kesihatan Johor Bahru. Menurut Datuk Ayub lagi, lebih 50,000 kenderaan keluar masuk antara Johor dengan Singapura dalam tempoh sehari. Sehingga kini tiada kes dilaporkan membabitkan penularan virus Zika di negeri ini, namun orang ramai dinasihatkan supaya tidak memandang rendah penularan virus tersebut. Singapura minggu lepas melaporkan 41 kes Zika di Republik itu, termasuk 34 pesakit yang sudah pulih dan 36 kes yang membabitkan buruh asing di tapak pembinaan di Al-Junaid. Sementara itu, Australia, Taiwan dan Korea Selatan mengeluarkan amaran perjalanan bagi wanita hamil dan mereka yang merancang untuk hamil supaya tidak mengunjungi Singapura. Ya, selepas wabak virus Zika dikesan telah menjangkiti lebih daripada 50 orang di bandaraya itu. Taiwan, Australia dan Korea Selatan juga menasihatkan wanita hamil dan mereka yang merancang kehamilan yang pulang dari negara itu perlu mengelakkan kehamilan selama 2 bulan. Virus Zika dan amaran perjalanan itu dilihat satu tamparan kepada kota Singa memandangkan pelancongan merupakan antara sumber utama negara itu. Ia ditambah dengan keadaan negara itu yang turut bergelut untuk pulih daripada kemerosotan akibat pertumbuhan ekonomi global yang kurang memberangsangkan. Singapura melaporkan kes pertama daripada jangkitan tempatan Zika pada hujung minggu lalu. Bilangan jangkitan yang dilaporkan virus bawaan nyamuk itu dilaporkan meningkat kepada 56 kes termasuk melibatkan seorang wanita. Indonesia perlu meminda undang-undang dan sistem pengurusan kebakarannya sekiranya mahu masalah jerebu rentas sempadan diselesaikan. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, sehingga kini undang-undang Indonesia masih membenarkan pembakaran di atas tanah yang keluasannya kurang daripada 0.8 hektar. Selain itu, katanya sistem pengurusan tanah gambut di negara jiran itu juga kurang berkesan sehingga turut menyumbang kepada pembakaran dan keadaan berjerebu di negara itu. Malaysia tidak lagi membenarkan pembakaran seumpama itu dan berharap pihak Indonesia turut berbuat demikian supaya kejadian jerebu rentas sempadan dapat diatasi atau dikurangkan. Boleh dilaksanakan. Saya cukup yakin kalau Indonesia adakan sistem yang teratur, ubahkan perundangan supaya lebih friendly dalam soal menguruskan tanah dan hutan, saya cukup yakin dia akan berjaya.
Beliau merasmikan Majlis Graduasi Giat Mara Sarawak di Kuching. Datuk Seri Dr. Wan Junaidi menambah Malaysia dapat mengawal kebakaran terbuka kerana selain undang-undangnya yang ketat, Malaysia juga mempunyai pengurusan tanah gambut yang cekap bagi mencegah kebakaran hutan. Mengulas mengenai jerebu yang sedang melanda beberapa kawasan di Semenanjung, beliau berkata ia berpunca daripada kebakaran di Sumatera, Riau, Pekanbaru dan Kalimantan. Rasa cintakan negara yang dipupuk dalam jiwa setiap rakyat Malaysia sejak seawal usia lagi perlu terus disemarakkan. Malah kepelbagaian yang menjadi tunjang keunikan negara merupakan aset paling utama. Justru Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Dr. Saleh Said Keruak berkata keharmonian perlu dipertahankan oleh setiap warga negara. Keharmonian dan kesejahteraan yang dikecapi kini perlu dipertahankan dalam setiap sanubari anak Malaysia demi sebuah kemerdekaan yang berkekalan. Sesungguhnya, perpaduan adalah teras kepada keutuhan perlembagaan negara yang direalisasikan melalui semangat sehati sejiwa. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, beliau turut menzahirkan penghargaan kepada seluruh rakyat Malaysia yang sehati sejiwa menyemarakkan semangat cintakan negara. Datuk Seri Dr. Saleh juga mengajak orang ramai agar sama-sama memeriahkan sambutan penuh makna itu. Pada seluruh rakyat Malaysia yang berada di ibu negara, sukacita saya menjemput untuk hadir beramai-ramai menyertai sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Merdeka. Yang tidak berkesempatan saksikan siaran langsung di semua stesen TV. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2016, Malaysia sehati sejiwa. Beliau yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Induk Sambutan Hari Kebangsaan 2016 berkata demikian dalam ucapan sempena Hari Kebangsaan yang bakal disambut esok. Perkhidmatan rel dan bas Rapid KL akan dilanjutkan sehingga 1 pagi nanti bagi memberi kemudahan perjalanan kepada warga kota yang ingin meraihkan sambutan Ambang Merdeka di Dataran Merdeka Kuala Lumpur malam ini. Namun ia hanya melibatkan beberapa stesen terpilih. Menurut kenyataan media prasarana, Rapid KL juga akan menambah kekerapan tren di ketiga-tiga laluan LRT dan monorail dari jam 8 malam hingga 1 pagi. Stesen yang akan dibuka sehingga jam 1 pagi adalah stesen Masjid Jamek dan Hang Tuah bagi laluan Seri Petaling, KLCC dan Masjid Jamek bagi laluan Kelana Jaya, Bukit Bintang dan Hang Tuah bagi laluan monorail. Pusat Kawalan Operasi Prasarana di Subang dan Ampang akan memantau rapi pergerakan penumpang di stesen untuk memastikan sama ada waktu operasi perlu dilanjutkan. Memandangkan terdapat penutupan beberapa jalan utama, Rapid KL menyarankan pengguna untuk menggunakan perkhidmatan LRT dan monorail. Perkhidmatan LRT dan monorail akan bermula seawal 6 pagi. Perkhidmatan bas Rapid KL juga akan melanjutkan operasi dari hub bas Pasar Seni dengan bas terakhir akan berlepas 15 minit selepas tren terakhir berlepas. Baik, segala persiapan kini siap siaga bagi Majlis Penyampaian Amanat Merdeka 2016 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan yang pasti amanat itu adalah atas dasar keakraban Perdana Menteri sebagai pemimpin kepada rakyat jelata. Dan untuk perkembangannya kita berlintas langsung bersama Zaliha Khairid Ismail di Dewan Merdeka PWTC. Silakan. Terima kasih Syaril dan juga Farhatul. Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Terus kami bawakan secara langsung sedikit perkembangan dari Dewan Merdeka Persidangan Dunia Putra sempena penyampaian amanat kemerdekaan yang akan disampaikan oleh Perdana Menteri sebentar saja lagi. Alhamdulillah, Dewan semakin ramai dipenuhi dengan jemputan dan walaupun Dewan ini kelihatan tenang, semangat ataupun vibe kemerdekaan itu kita rasakan di seluruh pelosok Dewan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang susun atur acara pada malam ini, sempat kita berbual bicara dengan yang berbahagia Datuk Zulkifli Saleh yang merupakan pengurus besar bernama. Assalamualaikum Datuk, terima kasih sempat berbicara sebentar dengan kami Datuk ya. Ya. Baik, bagaimana dari segi persiapan dan penglibatan bernama sepanjang acara ini Datuk? Bernama sebagai menyediakan pentas untuk Yang Amat Berhormat menyampaikan amanat. Kita telah menjemput lebih 3,000 orang dan alhamdulillah Dewan sedang dipenuhi hampir-hampir penuh. Kita harap malam ini kalau boleh biar melempah, penonton melempah kerana ini merupakan acara penting yang buat tahun yang ketiga diadakan bagi
Perdana Menteri menyampaikan amanat beliau. Inginkan mencari kelainan dan juga satu yang kreatif oleh Perdana Menteri kita, Datuk ya. Beliau sendiri dalam ucapan tahun lepas mengatakan beliau ingin berbicara hati ke hati bersama mereka yang hadir ini. Pendekatan ini pada pandangan Datuk bagaimana? Saya rasa pendekatan ini amat sesuai, amat berkesan untuk merapatkan lagi pemimpin dengan rakyat, bersama-sama menjawai semangat patriotisme dan kegembiraan menyambut Hari Kemerdekaan. Mulai tahun 2014, tahun lepas, dan ini tahun yang ketiga, kita semakin besar, kita dapati semakin besar dan semakin mendapat sambutan orang ramai. Di dalam dewan ini dipenuhi oleh pelbagai lapisan masyarakat, daripada pegawai, daripada pelajar universiti, sekolah, pegawai kerajaan, pasukan keselamatan, semua diwakili oleh wakil masing-masing lah. Baik, tahniah lagi sekali Datuk kerana sama-sama bernama untuk menjayakan acara kita pada malam ini. Dan baiklah, jangan lupa saksikan nanti secara langsungnya pada pukul 9 malam untuk akan bawakan kepada anda amanat mereka yang akan disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kembali bersama Farhatul dan juga Syaril. Silakan. Mereka mungkin kanak-kanak kurang bernasib baik, tetapi mereka juga perlu tahu tentang erti semangat cintakan negara dan apa itu kemerdekaan. Menyedari hakikat itu, pihak Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, iaitu sekolah khusus untuk anak gelandangan dan kurang bernasib baik, menganjurkan sambutan Hari Kebangsaan. Dilaila Kadir ada laporannya. Bertempat di SBJK di Lorong Haji Hussein II di Ibu Negara, seramai 143 pelajar dan 16 guru terlibat dalam sambutan Hari Kebangsaan kali ini. Sambutan bertambah meriah dengan kehadiran ikon SBJK, Datuk Aznil Nawawi atau lebih mesra dipanggil Pak Nel dan wakil media. Antara aktiviti yang dianjurkan termasuklah menyanyikan lagu kebangsaan, pertandingan mewarna, pertandingan menghias basikal, berpakaian sempena kemerdekaan. Sebenarnya yang tersirat di sini adalah kita nak mewujudkan rasa kasih sayang di antara mereka, semangat cintakan negara, dan bahawa mereka ni sebenarnya berada dalam keadaan satu Malaysia. Merubah nasib keluarga mereka, nak melihat anak-anak ini menjadi contoh kepada anak lain yang tidak mempunyai harta kemewahan, tetapi mereka mempunyai masyarakat sekeliling. Bagi pelajar, inisiatif sambutan Hari Kebangsaan ini amat besar maknanya kepada mereka bagi menghayati apa itu Hari Kebangsaan. Ia juga mampu menjadi nilai tambah dalam sistem pembelajaran mereka. Kenapa, Bang? Sebab main dengan kawan-kawan ni boleh merapatkan silaturahim. Masa peperangan Jepun, semua orang susah. Nak pergi ke sawah pun takut. Mereka tu sekarang dah tak ada perang lah. Dulu ada lah, tapi sekarang dah tak ada. Modul-modul pembelajaran kepada pelajar SBJK berbeza berbanding kurikulum sekolah biasa kerana ada di antara mereka yang langsung tidak pernah bersekolah. SBJK merupakan sekolah yang mengamalkan kaedah pengajaran multigrade yang mana setiap kelas mempunyai murid pelbagai kohort umur berdasarkan sistem persekolahan. Selama sebulan iaitu 8 Ogos hingga 21 September, bulan kemerdekaan diadakan di sini. Program hari ini bukan sahaja bagi menyambut kemerdekaan tetapi juga menanam dan juga memupuk semangat patriotik di kalangan pelajar. Dilaila Kadir, TV1. Penampilkan waris kepada bapa kemerdekaan sebagai langkah menarik minat pelajar menghayati jejak-jejak merdeka negara ternyata sesuatu yang amat berbaloi. Malah warga Sekolah Kebangsaan Kubang Kerian 3 Kota Baru berasa amat bertuah meluangkan masa berharga bersama anak anda kepada Tunku Abdul Rahman, Tengku Puan Temenggung Kelantan, Datuk Tengku Nur Hayati. Kehadiran Datuk Tengku Nur Hayati bersama Tengku Temenggung Kelantan, Tengku Muhammad Rizam Tengku Aziz ke SK Kubang Kerian 3 ini disambut meriah kibaran jalur gemilang oleh lebih 400 murid. Dalam penceritaannya, Tengku Nur Hayati mengingatkan generasi muda hari ini perlu mempunyai semangat jitu mempertahankan kedaulatan negara dan memahami erti sebenar kemerdekaan.
Walaupun kita merdeka sekali dengan banyak-banyak negara-negara lain seperti yang disebut oleh suami saya, Afrika dan juga India dan juga negara-negara lain, tetapi keadaan mereka ini tidaklah seperti mana kita ni, di mana kita walaupun mungkin ada cabaran sedikit-sedikit tu, tetapi negara kita masih lagi aman damai dan ekonomi negara kita pun kalau nak dibandingkan dengan negara lain masih lagi orang kata masih lagi kukuh. Oleh demikian kita harus melatih anak-anak muda sekarang untuk nilai-nilai yang dinyatakan saat diserapkan kepada mereka dan lebih bersedia lagi untuk menghadapi cabaran di masa hadapan. Program turut dimeriahkan dengan acara Dikir Baharat, persembahan silat dan alunan lagu patriotik. Sebagai kepunca acara, 150 murid, guru serta ibu bapa berbasikal ke 5 buah rumah murid miskin dan bergotong royong membersihkan kawasan rumah serta menyampaikan bantuan. Aktiviti yang dijalankan memberi kesedaran kepada pelajar terhadap jerih payah usaha memerdekakan tanah air. Merdeka ialah satu hari kebebasan daripada penjajah. Saya bangga menjadi anak Malaysia. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia, anak Malaysia kerana ia bebas dari penjajah Jepun dan British. Saya berasa bangga kerana dapat berada di dalam negara yang amat sentosa ini. Saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan kepada semua di seluruh negeri di Malaysia. Sementara itu, masyarakat orang asli terutama pelajar Sekolah Kebangsaan Sungai Beruar di Hulu Terengganu tidak dipinggirkan dalam merasai suasana sambutan Bulan Kemerdekaan. Malah mereka turut menjayakan program Jelajah Merdeka 2016 Radio Malaysia Terengganu FM TFM yang turun padang ke komuniti berkenaan. Kira-kira 80% pelajar SK Sungai Beruar terlibat dalam program sehari anjuran Jabatan Penyiaran Terengganu dengan kerjasama Unit Transformasi Terengganu Baharu. Penerimaan mereka dalam setiap aktiviti dianjurkan dilihat amat positif termasuk menyanyikan lagu kebangsaan, sehati sejiwa, kuis dan laungan kemerdekaan. Kita dapat lihat keriangan mereka menikmati suasana kemerdekaan yang telah kita capai 59 tahun yang lalu. Dan sempena program yang macam ni, dia boleh merapatkan hubungan silaturahim antara murid-murid dengan rombongan luar, dengan orang yang berada di sekitar dia lah. Kerana mereka ni satu kelompok yang sangat istimewa di sini. Mereka jarang bergaul dengan orang luar kecuali ada orang-orang yang datang menziarahi mereka. Sebelum itu, peserta konvoi yang melibatkan 11 buah kenderaan berlepas dari Terengganu FM di Bukit Pak Apil, Kuala Terengganu menuju ke SK Sungai Beruar. Pelepasan peserta disempurnakan oleh Esko Komunikasi, Multimedia dan Tugas-Tugas Khas Menteri Ghazali Taib yang kemudiannya mengetuai konvoi. Jadi untuk mereka merasai bersama, kita perlu mewujudkan suasana sedemikian rupa, iaitu gelora cinta pada negara. Perkataan gelora ini ialah membawa satu makna yang besar, iaitu satu gerak hati, perasaan, naluri secara dalaman. Oleh itu, untuk membolehkan ia berkesan, ia mesti dilaksanakan secara praktikal, di mana kanak-kanak generasi muda ini dapat merasai melalui aktiviti. Tamat di SK Sungai Beruar, program diteruskan ke lokasi kedua iaitu di Hyper Runcit Sabasun di Kuala Terengganu untuk pengagihan jalur gemilang dan kuis kemerdekaan. Turut sama dalam program ini pengarah penyiaran negeri Nordin Sulaiman selain penyampai Terengganu FM seperti DJ Jaja, Kak Teh, Marina Ahmad dan Ain. Program mendapat tajaan Proton Edar dan Red One ini akan diteruskan ke daerah Setiu dan Besut September depan. Seorang kontraktor direman 5 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah bagi projek pipeline di selatan tanah air berjumlah 76 juta ringgit. Magistrat Ni Isfahani Tasnim Wan Abdul Rahman membenarkan permohonan SPRM untuk mereman lelaki berusia 27 tahun itu yang anak kepada seorang kontraktor yang masih direman sejak Jumaat lepas bagi membantu kes yang sama.
Lelaki itu akan direman sehingga 3 September ini. SPRM juga merampas barangan kemas bernilai jutaan ringgit dan 3 buah kereta mewah di rumahnya di Kuala Lumpur. SPRM juga turut memperoleh perintah mahkamah untuk mereman 6 individu selama 4 hari sehingga 2 September berkaitan kes sama. Mereka yang berumur antara 35 hingga 60 tahun itu terdiri dari seorang pengurus besar sebuah syarikat cari gali minyak dan 5 kontraktor. Seorang lelaki warga negara Bangladesh maut manakala seorang lagi warga tempatan cedera selepas tertimbus sedalam 6 meter dalam kejadian tanah runtuh di tapak perbidaan di Jalan Segambut Dalam, Taman Segambut, Ibu Negara petang tadi. Mangsa yang selamat berumur lingkungan 28 tahun dan dihantar ke Hospital Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Menurut Ketua Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Sri Hartamas Rozlan Usman, pihaknya menerima panggilan daripada orang awam kira-kira pukul 3.57 petang dan tiba di lokasi 10 minit kemudian. Seramai 20 anggota pelbagai pangkat dari Balai Bomba dan Penyelamat Sri Hartamas, Taman Tun Dr. Ismail dan Jinjang terlibat dalam operasi tersebut. Kerja-kerja mencari dan penyelamat masih giat dijalankan. 4 sekeluarga termasuk seorang anggota polis dan 2 anaknya maut dalam nahas jalan raya di Slim River, Perak awal pagi tadi. Kejadian yang membabitkan 4 buah kenderaan itu turut melibatkan 8 mangsa lain. Menurut Ketua Pusat Gerakan Operasi Bomba Selangor Muhammad Hisham Siddiq, insiden di kilometer 405 Lebuh Raya Plus arah selatan itu berlaku kira-kira pukul 1.30 pagi. Mangsa yang meninggal dunia masing-masing seorang lelaki dan perempuan serta 2 kanak-kanak. Anggota polis yang maut dikenali sebagai Korporal Ahmad Faizal Abdul Rahim yang bertugas di cawangan Marin Muar. Mayat dihantar ke Hospital Slim River untuk bedah siasat dan mangsa yang cedera dirawat di hospital sama. Pengerusi sebuah bank bergelar Tan Sri yang ditahan pada Isnin direman 7 hari bermula hari ini bagi membantu siasatan kes rasuah dan salah guna kuasa. Tan Sri tersebut merupakan individu ketiga dari bank sama yang ditahan SPRM. Perintah reman sehingga 5 September itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Putrajaya. Ia bagi membolehkan siasatan mengenai kontrak penerbitan buku dan penambahbaikan sistem bank bernilai lebih 15 juta ringgit dijalankan. Simpanan bank Tan Sri terbabit bernilai hampir 1 juta ringgit turut dibekukan. Sementara itu, Mahkamah sama membebaskan pengarah urusan dan bekas pengurus perolehan bank sama yang ditahan kerana kesalahan serupa minggu lalu. Turut dibebaskan 2 pemilik sebuah syarikat penerbitan. 15 juta ringgit dilapor diberikan kepada sebuah syarikat penerbitan, namun sehingga kini tiada sebarang buku diterbitkan. Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD kini sedang mempertimbangkan cadangan untuk menjadikan Pro 2 sebagai kenderaan komersial. Jelas Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Pro 2 Datuk Aminah Rashid Saleh, antara model yang dicadangkan adalah Azia, Myvi, Alza serta Beza. Kita ada Azia, Myvi, Alza and now Beza. Definitely there's opportunity for us to expand kita punya fleet sales, which probably before this, but line up kami limited. So we had some challenges in terms of penetrating the fleet and corporate sales. So this is an area in which kami nampak ada opportunity lah. Beliau ditemui pemberita pada majlis penyerahan unit ke-10,000 model Beza kepada pelanggan. Sejak dibuka untuk tempahan pada 16 Julai lalu, Pro 2 telah menerima lebih 25,000 tempahan untuk model Beza. Mengenai prestasi jualan keseluruhan, Pro 2 katanya telah berjaya menjual 112,500 unit kenderaannya dalam tempoh 7 bulan pertama tahun ini. Ia mewakili 35.4% daripada jumlah jualan industri TIV berjumlah 317,900 unit kenderaan.
Telekom Malaysia berhad TM mencatatkan peningkatan keuntungan sebelum cukai sebanyak 37.6% menjadi RM589.1 juta bagi separuh pertama berakhir 30 Jun 2016. Pendapatan syarikat pula meningkat sebanyak 5.1% menjadi RM5.9 bilion berbanding tempoh sama tahun lalu. Ketua Pegawai Eksekutif TM Tan Sri Zamzam Zairani Muhammad Isa berkata pertumbuhan ini dipacu sumbangan hasil lebih tinggi daripada perkhidmatan internet, data, telekomunikasi serta perkhidmatan bukan berkaitan telekomunikasi. Our current business, the here and now, is still growing healthily. So, whilst we are still growing healthily, there will be some setback because of heavy investments now. But things, my opinion is that things can only get better in the future. Bagi suku kedua 2016 pula, keuntungan sebelum cukai TM susut sebanyak 50.2% menjadi RM195.9 juta berbanding suku sebelumnya. Bagaimanapun pendapatan syarikat meningkat 6.7% kepada RM3.05 bilion. TM berjaya mengekalkan kedudukan sebagai peneraju dalam pasaran jalur lebar dengan peningkatan jumlah keseluruhan pelanggan sebanyak 3.4% dari tahun ke tahun kepada 2.37 juta pelanggan. TM turut mengumumkan dividen interim satu peringkat sebanyak 9.3 sen sesaham atau kira-kira RM349.5 juta. Prasarana Malaysia Berhad Prasarana di Mekah menerima kunjungan Gubernur Kota Mekah Putera Mahkota Khalid Faizal Abdul Aziz Al-Saud bagi memantau persiapan perkhidmatan tren Al-Mashir Al-Muqaddasah Metro Southern Line MMMSL sempena musim haji tahun ini. Prasarana dalam satu kenyataan memaklumkan Putera Mahkota Khalid itu diiringi pegawai rasmi kerajaan dan orang kenamaan Arab Saudi. Ketibaan Putera Mahkota di stesen Arafah 1 disambut Ketua Pengarah Projek MMMSL Mas Nizam Hisham. Delegasi diperkenalkan kepada 27 Kapten Tren warga tempatan yang menjalani latihan di Malaysia pada April lalu. Rombongan diraja dibawa menaiki tren 12 gerabak dari stesen Arafah 1 ke stesen Mina 3 Jamrat. Rombongan turut diberi taklimat mengenai operasi dan penyelenggaraan MMMSL. Bagi musim haji tahun ini, MMMSL akan beroperasi 24 jam dan proses penyelenggaraan berjalan sepanjang tahun. MMMSL akan memulakan operasi 7 September ini selama 7 hari mengikut hari-hari rukun haji. Siapa sangka pada usia 43 tahun, wanita kental yang telah banyak kali mengharumkan nama negara melalui larian solo merentasi dunia, kini bakal menjayakan misi jelajah kemanusiaan menakluk 30 bendara tertinggi dunia. Suwaibah Muhammad Nasir ketika dihubungi RTM memaklumkan beliau kini berada di Belgrade, Serbia dan akan memulakan pendakian pertama di Menara Avala jam 4 petang waktu Malaysia esok sempena Hari Kebangsaan. Setelah segala persiapan giat dilakukan, misi yang dijangka mengambil masa selama setahun ini akan bermula. Menurutnya, sebelum ini menara pencakar langit tertinggi dunia iaitu Burj Khalifa di Dubai dipilih sebagai menara pertama untuk didaki. Namun kerana faktor cuaca dan tekanan suhu yang tinggi menyebabkan beliau terpaksa memilih Menara Avala sebagai permulaan. Setelah kita beralih arah daripada Dubai kerana cuaca dekat Dubai mencecah 49 hingga 50 yang mana akan mungkin menjejaskan sistem pernafasan Syabas sebab di Dubai tu 821 meter manakala dekat Belgrade di ketika ni cuaca dia dalam antara 25 ke 29 lah. Cuaca tu so far alhamdulillah Syabas jalani latihan persiapan seperti biasa setelah 2 minggu di Belgrade. Menurutnya, misi yang bakal mengerah kudrat dan mencabar kekuatan fizikal ini juga bakal dicatat dalam Guinness Book of World Records. Misi jelajah ini akan berakhir di Menara Berkembar Petronas KLCC dalam tempoh setahun. Sempena Hari Kebangsaan, Hari Merdeka kita, Syabas melaksanakan larian ini yang jatuh pada Hari Merdeka. Kita memilih
signifikan hari kemerdekaan kita, saya sebagai rakyat Malaysia berada di Balkan, di Belgrade ni, akan melakukannya besok pada pukul 10 pagi, dan hari ini Sabah akan meraihkan ataupun bersama Kedutaan Malaysia yang mengadakan satu majlis menerima Sabah sebagai pelari solo negara untuk melakukan program larian awal tahun ini besok. Nama Suwaibah mula menyinar selepas berjaya menamatkan larian Water of Gaza merentas gurun Sahara di Mesir secara solo dengan jarak 1,111 km selama 32 hari pada 2012. Beliau kemudian terus mencipta nama selepas menyempurnakan larian terusan sutra merentasi laluan Marco Polo dari Beijing ke Venice sejauh lebih 3,000 km pada Jun 2014. Baik, sedikit perkembangan sukan. Kesatuan Rugby Malaysia KRM mengatur beberapa program bagi memperkasakan skuad rugby kebangsaan untuk menghadapi dua kejohanan penting tahun hadapan. Selain persediaan menghadapi Sukan C di Kuala Lumpur, KRM juga memasang impian untuk beraksi di Divisyen Perdana. Menurut Exco KRM Muhammad Mazuri Salahuddin, skuad rugby kebangsaan mahu mengulangi kejayaan menjuarai kejohanan rugby Asia ARC 2016 Divisyen 1 di Bukit Kiara Mei lalu. Rekod itu perlu dikekalkan bagi melayakkan skuad kebangsaan beraksi pada pusingan play-off seterusnya memasuki Divisyen Utama. Jadi insya-Allah tahun depan kita dah buat program-program yang sesuai dan juga persiapan yang lebih teratur. Kita telah pun menghantar challenge kepada Asia Rugby yang mana kalau sekiranya kita menjuarai Divisyen 1 lagi pada tahun depan, kita layak untuk bermain dengan pasukan terbawah daripada top division. Malaysia yang layak ke pusingan play-off tahun ini terpaksa membatalkan aksi bertemu dengan Korea Selatan atas sebab tidak mencapai kata sepakat mengenai tarikh perlawanan. Rugby Asia menolak rayuan pasukan kebangsaan untuk menangguhkan perlawanan tersebut yang dicadangkan pada 9 dan 25 Ogos lalu. Sebaliknya, ia perlu diteruskan pada 25 Jun iaitu ketika bulan Ramadan. Ketua Jurulatih Kebangsaan Dato' Ong Kim Swee belum lagi memutuskan nama Kapten Pasukan Harimau Malaysia walaupun sudah mempunyai senarai beberapa pemain. Kita tahu yang Amri Yaya di sana, Badrul Bakhtiar, Brandon Gunn termasuk Khairul Fahmi. Mereka ni merupakan mempunyai ciri-ciri sebagai pemimpin. Jadi saya perlu berbincang dahulu lebih-lebih lagi dengan semua pemain dan juga pihak pengurusan terutamanya team manager. Tambahnya lagi, beliau berharap kapten yang bakal diumumkan nanti dapat dikekalkan hingga saingan Piala AFF Suzuki yang akan berlangsung hujung tahun ini. Sebagai persiapan, skuad Harimau Malaysia akan mengharungi perlawanan persahabatan dengan pasukan Indonesia di Stadium Manahan, Solo pada 6 September ini. Menganggap Indonesia sebagai antara pasukan terkuat di Asia, pemain Harimau Malaysia, Brandon Gunn, sebaliknya lebih melihat perlawanan itu sebagai pentas terbaik untuk mendapatkan keserasian dalam pasukan terutama dengan pemain-pemain baru. They're a country that's coming back into football. They've had a few years off, I've heard, and I know one of the players there, Serge Van Dijk. I played with him in Australia, and he's a great player. So if that's anything to go by, then they're going to be a very serious team. It's not the end all of playing Indonesia and losing, winning, whatnot. It's all about getting to know each other again, getting to get our game plan in action, and really focusing on getting ready for the AFF. Seniman veteran Tan Sri Dr. Jins Syamsuddin yang semakin uzur kesihatannya menerima kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak tengah hari tadi di rumahnya di Kemensah, Hulu Kelang. Turut menyambut ketibaan Perdana Menteri, isteri Tan Sri Jins, Puan Sri Halijah dan dua orang anak lelakinya, Hang Jebat dan Hang Nadim. Bekas ahli Dewan Negara itu menderita penyakit Alzheimer sejak beberapa tahun lalu.
Dalam lawatan ini, Datuk Seri Najib turut menghulurkan sumbangan kepada Persatuan Kebajikan Artis Veteran Malaysia, badan yang prihatin menjaga kebajikan artis-artis veteran yang telah membangunkan industri filem tanah air sejak dahulu lagi. Bila berharap usaha murni badan tersebut harus disokong dalam usaha membela nasib artis-artis veteran dan sebagai tanda bahawa mereka sentiasa diingati masyarakat. Bagi Datuk Seri Najib, Tan Sri Dr. James bukan sahaja setakat penggiat seni, malah lebih daripada itu. Seorang penggiat seni yang boleh kita sifatkan sebagai tokoh dan ikon dalam industri seni dan perfilman negara. Saya melihat keadaannya baik, tetapi mengidap penyakit ingatan yang agak memerlukan penjagaan yang rapi, dan dengan sokongan daripada isteri dan keluarga. Sementara itu, Yayasan Penyakit Alzheimer Malaysia yang turut sama dalam lawatan ini memberi keyakinan mereka akan terus bergiat aktif menjalankan pelbagai inisiatif untuk memastikan pesakit-pesakit diberi penjagaan yang lebih sempurna. Baik, Nasional 8 malam berakhir di sini. Bagi memberi laluan kepada secara langsung Majlis Amanat Merdeka oleh Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di PWTC. Kami tinggalkan anda dengan visual memori sambutan Hari Kebangsaan pada 31 Ogos 1957. Assalamualaikum. Dan salam sehati sejiwa.